Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Hari yang bakal menjadi satu kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi masih kita menyangkakan begitu mudah kematian nanti, bahawasanya sudah aku bersyahadatain, sudah aku bersolat, sudah aku berpuasa, sudah aku berzakat, sudah aku naik haji ke Baitullahil Haram. Alhamdulillah ustaz, masuk syurga ambon ustaz, dia kata. Bukan senang adik kakak. Tengoklah Nabi memperjuangkan Islam. Nak memerdekakan jiwa umat jahiliah ketika itu. Baginda menghadapi 4 jenis golongan. Antaranya 4 abu, tuan-tuan. Minta maaf, Pak Abu bukan Pak Abu sini. Ada 4 abu Nabi berkawal. Pertama nama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Abu Talib. Yang ketiga Abu Sufyan. Yang keempat Abu Jahal. Dalam 4 abu ni 3 tak terpakai, 1 je terpakai. 3 tak terpakai, tapi last tu seorang tu masuk juga. Tapi nak royaknya pertama sekali Abu Bakar As-Siddiq. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra' dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di-Isra' berjalan pada waktu alam, naik burak daripada Makkahul Mukarramah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, kemudian naik Mi'raj. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, mustawa raf-raf tertinggi, bertemu dengan Allah, bawa balik amanah. Gelaran Sayyidul Awalin wal Akhirin, gelaran tuan-tuan perempuan dan juga perintah salah. Kembali Rasulullah bertolak lepas Isyak, kembali sebelum subuh. Mana mungkin dipercaya oleh akal yang waras di dalam dunia ini. Tapi bila rakyat pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan perempuan, kalau yang rakyat tu Muhammad bin Abdullah, lebih dari itu aku setuju dengan dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akhirnya dicalonkan ke dalam 10 nama yang dimasuk ke dalam syurga Allah, iaitu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makamnya hari ini kalau pergi ke Madinah, kita melihat sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada makam Sayyidina Abu Bakar. Inilah idola kita sepatutnya, tuan-tuan. Pak Abu ini yang kita nak ikut. Ada 3 abu lagi, yang kedua Abu Talib. Abu Talib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia sampai mati tidak memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya yang cukup baik, Muhammad Al-Amin, orang yang cukup dengan attitude yang paling tinggi, akhlak yang cukup bagus. Bila Nabi ajak pak saudara dia ni masuk Islam, waktu nazak sakaratul maut, Abu Lahab dan Abu Jahal memujuk kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, walaupun kau mempertahankan anak saudara kamu sendiri dari disakiti oleh puak-puak aku, tapi ingatlah kalau mu mati dalam keadaan agama Muhammad, malu aku Abu Talib. Kerana kamu telah memalukan agama nenek moyang kami. Abu Talib juga adalah orang-orang yang terkenal di kalangan masyarakat Quraisy ketika itu, pemimpin-pemimpin. Takdir menentukan segalanya. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas jenuh berdoa kepada Allah, minta tolong, ya Allah, matikanlah pamanku ini di dalam agamamu. Allah menegur Nabi kembali, wahai Muhammad, sesungguhnya kau adalah sebagai pemberitahu sahaja. Soal taufik dan hidayah adalah kerja aku. Maka matilah Abu Talib walau dia mempertahankan batang tubuh Nabi dari disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Tapi dia mati dalam tidak Islam, adik kakakku sekalian. Ada ke tidak orang lagu tu ni? Ada ke tidak? Dia tahu Islam tu comel, dia tahu Islam tu lawa, dia tahu Islam tu adin cara hidup. Dia tahu Islam tu akan meletakkan satu paradigma yang terbaik daripada berterusan kes-kes gejala sosial dalam negara kita. Penyalahgunaan dadah, penzinaan, peminuman khamar, rasuah, judi, kes kecurian, kes rogol, bunuh, rentung hanya boleh diselesaikan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahawa hukum hudud sepatut-patutnya dilaksanakan, tapi kerana apa, tuan-tuan perempuan? Di zaman dahulu lagi Allah dah tunjukkan ada orang macam Abu Talib ni, tuan-tuan perempuan.
kita minta supaya Allah, sambil Allah meminta, kita minta pada Allah menetapkan hati-hati kita, tuan-tuan. Kita minta biarlah kita sama-sama mati dalam keadaan beriman, tidak mau mati dalam keadaan Abu Talib, sehingga menyebabkan mudah sangat kita murtad akhir-akhir ini. Yang ketiga, Abu Sufyan. Dalam peristiwa Futuhul Makkah, pembukaan kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, pembukaan kota Makkah, Rasulullah dengan bala tenteranya, Masya Allah, datang masuk ke dalam Makkah, ambil balik kota Makkah. Kata Rasulullah, barang siapa berlindung di rumah Abu Sufyan, dia akan selamat. Makna kata Nabi tahu Abu Sufyan, sewaktu dalam peperangan apa semua, ada hati kecil dia nak masuk Islam. Tapi kerana Abu Sufyan tak declare, tak royak, dia memang betul ikut Nabi. Pasal Abu Sufyan ada satu perangai, dia jenis tengok, kalau majoriti penuh sokong Islam, baru ambo royak, ambo pun Islam juga. Tapi kalau majoriti kiri kanan depan belakang masih bergantung pada projek, ambo tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atau tidak jenis Abu Sufyan ni, adik kakak? Dan yang paling terakhir, yang jenis tak terpakar. Langsung tak terpakar. Sedebu habuk pun tak guna, adik kakak, kalau perangai lagu ni. Perangai lagu Umar bin Hisham namanya sebenar. Dia adalah ketua hakim negara di zamannya dahulu. Tapi bila Nabi berdakwah kepada pak saudara dia juga, iaitu Umar bin Hisham, sehingga Nabi pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tinggikanlah, muliakanlah Islam antara salah satu Umar, sama ada Umar bin Hisham atau Umar ibn Khattab. Allah makbul doa Nabi, Allah pilih Umar ibn Khattab. Allah tidak terima Umar bin Hisham. Dan akhirnya Umar bin Hisham yang ketika itu menjawat jawatan ketua hakim negara, akhirnya bila nak menentang Nabi, bahkan sanggup membunuh Rasulullah, Rasulullah menyatakan bahawasanya, kamu memang Umar bin Hisham, kamu juga Abul Hakim satu ketika dulu. Tapi apabila aku membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala, aku menyatakan bahawa diri aku adalah utusan Allah, kamu mempersenda, bahkan nak menjalankan konspirasi untuk membunuh, bahkan menyekat dakwah aku, maka akhirnya kata Rasulullah, mu bukan lagi Abul Hakim, mu bukan lagi Umar bin Hisham, tapi kamu adalah si bapa jahil, bahasa Arab Abu Jahal. Para hadirin ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Wal a'yuzu billahi min zalik.